Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewangan berhemah. Salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan kepada anda semua bangsa Namangka dan bakal bangsa Namangka yang saya kasih, yang saya hormati, yang saya muliakan sekalian. Selamat datang ke rakaman podcast 6 angka episod yang kedua. Sesi yang kedua, kami sedang eksperimen jugalah minggu lepas. InsyaAllah minggu ni rasa macam makin better. Di mana ini adalah podcast yang untuk kita bincangkan topik-topik berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi, dan dalam masa yang sama mungkin ada satu dua isu semasa yang kita akan bincang ataupun kita akan ulaskan. Okay? So macam minggu lepas, podcast 6 angka episod yang pertama, kita dah bincangkan topik berkaitan dengan kos sara hidup. Pasal kereta sikit, aku kongsikan pasal subscription car, dan juga adalah kita selitkan berkaitan dengan opportunity cost. Okay? So, aku Azri Muhammad, penulis 6 angka menjelang 25, dan juga adalah beberapa bisnes lain seperti agensi 6 angka aku untuk bidang takaful dan juga beberapa perkongsian ceramah dan sebagainya. Dan bersama dengan saya di sini, kita ada saudara Kausa Rosmal, sahabat aku dan juga merupakan penulis buku Labor Santai dan penterjemah kepada buku The Psychology of Money ke dalam bahasa Melayu yang mana diterbitkan oleh syarikat kami lah, Write and Brief Sdn Bhd. Okay, apa khabar Kausa? Alhamdulillah, baik. Gori, apa khabar? Tegak dong kau. Sekejap. Macam interview TV tu. Apa, macam pelik sikit muka aku, tapi tak apa, teruskan je lah. Apa dia? Dekat TikTok macam pelik sikit muka aku. Muka kau. Yelah ni, kau kena terbalikkan kamera. Oh, terbalikkan kamera? Yes. Kau tekan dekat setting. Nampak? Punyalah eksperimen ni. Kita orang ni benda-benda yang ni kadang-kadang masa ni lah kita jumpa, tapi tak apa. Kau tekan setting ataupun tekan ni more titik 3 tu, tekan more, lepas tu dia tulis mirror your video. Oh, mirror your video. Sekejap. Ada? Okay. So untuk yang ada dekat kita punya right. Okay, belum lagi. So yang ada dekat TikTok channel Financial Gori ni, so kita buat live seperti aku katakan tadi lah, kita akan buat recording untuk topik ataupun episod kedua podcast 6 angka kami. Untuk yang first episode, kalau kalian nak tengok, kalian boleh pergi ke YouTube channel Financial Gori. So kita akan save dekat situ, dan ada yang tanya Spotify, benda-benda yang audio-audio ni dah boleh dengar juga ke? InsyaAllah kami usahakan untuk muat naik lah ke Spotify dan lain-lain nanti, okay? Alright, boleh? Kausa, okay? Tak jumpa lah, tak apa. Jalan dulu lah. Okay, tak apa. Next time. Alright, so Kausa, apa yang kita nak bincangkan untuk episod yang kali ni? Alright, silakan. So untuk episod kali ni lah, antara topik yang aku rasa menarik, so ialah tentang turun naiknya pasaran ni. Maknanya turun naik ni bukan cerita pasal saham je. Basically hampir semua perkara dekat dunia ni ada turun naik dia. Emas ke, kalau kita cerita pelaburan, emas, saham, perniagaan, apa lagi, FCPO, semuanya ada turun naik dia, ada sekitaran dia. Dan begitu juga kehidupan kita pun ada kitaran dia. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua ada kitaran-kitaran dia lah. Tamadun ada kitaran dia, daripada dia bermulanya tamadun sampai naiklah tamadun tu kan, and then dia jatuh semula. So semua benda ada kitaran dia, dan benda ni bukan serba sedikit lah, memang mempengaruhi sebahagian besar dalam hidup kita lah. So mungkinlah kita boleh mulakan dengan ceritakan pengalaman. Sebab untuk orang yang baru mula melabur, yang tak pernah melabur dalam instrumen yang berisiko lah, maknanya macam berisiko di sini bermaksud volatile. Sebab aku ada definisi yang berbeza untuk risiko. Definisi aku untuk risiko adalah benda yang kita tak boleh jangka. Itu definisi aku. Untuk kita mungkin bincang topik podcast lain lah kot. Kita cerita risiko je. Tapi untuk hari ni kita nak cerita pasal volatility ataupun turun naik sesuatu tu, ataupun lebih spesifiknya pelaburan lah. Mungkin kita boleh cerita dari segi pengalaman dulu, Gori. Kau macam mana kau menghadapi kerugian pertama kau dalam pelaburan? Macam mana aku berdepan lah dengan kerugian pertama dalam pelaburan. Mungkin kita boleh kongsi benda tu lah. Okey tak? Okay, boleh. So kalau aku boleh mulakan pengalaman pelaburan, naik turun pelaburan dalam pengalaman aku, macam aku kongsikan dalam buku yang pertama, 6 angka menjelang 25, sampai ke usia 25 tahun, hampir 90% pelaburan aku semuanya dalam pelaburan yang risiko dia rendah. Yang risiko rendah ni kalau boleh kata ASB, tabung haji dengan itulah 2-3 lah yang aku laburkan.
dia hampir tiada risiko. Hampir Memang tiada takkan risiko rugi lah. Apa dia? Sorry? Memang takkan rugi lah. Susah. Boleh kata tak ada rugi lah. Cumanya dalam pelaburan, fitrah dia kita tak boleh sebut pelaburan ni zero risk ataupun bebas risiko sebab itu dah melanggar fitrah pelaburan. Tapi dalam konteks ASB dan juga tabung haji, kita boleh kata dia hampir tiada risiko. Sebab apa? Capital guaranteed by the government ataupun dia punya modal tu kiranya dijamin oleh kerajaan. So untuk awal-awal aku melabur memang hampir tiada risiko lah. Cumanya pelaburan pertama aku yang betul-betul berhadapan dengan naik turun adalah pada usia aku 21 tahun bila aku beli emas aku yang pertama. So emas yang pertama aku beli 10 gram, harga lebih kurang dalam 1,400. Murah lah kalau dengar. Hari ni 10 gram 1,400. Dulu 1,400 kan. Hari ni 10 gram emas dah dekat dengan 3,000 dah kan. So jauh beza dekat situ. So usia 21 tahun bila aku beli emas, aku tengok hari pertama beli 140 per gram, 1,400 lah modal aku. Masuk dalam seminggu kemudian harga naik jadi 145. Kemudian dia jatuh balik 140. Kemudian jatuh jadi 134. Dia adalah naik turun dekat situ tadi. So perbezaan tu menyebabkan aku rasa sedikit takut pada awalnya. Adalah sikit rasa macam naik turun lah. Sebab pengalaman sebelum tu aku melabur dekat semua tempat selamat saja. Jadi apa yang aku buat dalam tempoh beberapa tahun lah, dari tahun 2012, gitulah kan, umur 22, 21 tadi, sampailah ke tahun 2016, aku kekal melabur dekat tempat risiko selamat saja. Sebab aku tak nak jadi distracted, tak nak terlalu fikir. Yelah, masa tu aku masih student, dan bila aku masuk ke alam pekerjaan tadi, aku tak nak buang masa fikir pasal pelaburan. So aku aku tahu emas tu aku beli je lah. Ada duit aku beli. Masuk ke 2016, masa aku dah start berkecimpung lah, masuk ke bidang perniagaan. Aku sebenarnya melabur yang agak risiko. 2016 dah dapat 100,000 pertama tu bila aku start invest dalam perniagaan. Dalam perniagaan memang yalah, dia punya naik turun tu volatile gila lah kan. Tapi itu sedikit sebanyaklah membantu aku untuk, 8 tahun aku rasa kot melabur dalam emas tu membantu aku untuk mengajar aku untuk belajar kawal emosi. Itu yang paling mustahak aku rasa. Dalam 8 tahun, 10 tahun tu, belajar kawal emosi. So that masa aku masuk Wahid Invest yang pertama tahun 2020, kemudian 2021 aku masuk kripto, 2022 aku masuk ke pelaburan saham. So 2-3 tahun, 2-3 pelaburan ni, platform ni, memang tak tidur malam lah orang kata. Awal-awal tu memang tak tidur malam lah, especially kripto, dia punya naik turun tadi kan. Tapi at least aku tahu at the back of my mind, dalam kepala aku tahu bila aku nak tidur pada waktu malam tu, 50-60 ribu pelaburan aku yang asal tadi masih ada dalam ASB. So dia sangat membantu aku untuk menenangkan diri lah. Dia tenang-tenang, dia kayaknya bolehlah tidur. Walaupun awal-awal memang kita akan rasa panik. Semua pelaburan yang mula-mula kita masuk, kita akan rasa takut. Tak payah kata kripto semua, saham tak payah. Engkau hari pertama masuk ASB letak 100, kau mesti jadi susah hati punya. Tak tahu duit pergi ke mana. Tak tahu apa jadi dengan duit. Ya ke hujung tahun nanti dapat dividen kan? Tapi itulah proses yang kita nak lalu. So lepas tahun, lepas 3 tahun, lepas 5 tahun, barulah kita nampak, macam ni rupanya tadi. So begitulah, sedikit sebanyak pengalaman aku berkaitan dengan pelaburan ni, Kausar. Kau pula macam mana, Kausar? Menarik. Aku rasa akunya lebih kurang lah. Aku rasa hampir 90% orang dia akan mula dengan emas lah. Sebab dia paling dekat dengan orang Malaysia ataupun orang Melayu. Dia sebenarnya bukan orang Melayu lah kot. Aku tak jarang tengok orang US ke Europe beli emas fizikal ni. Budaya kita kot. Budaya lah. Budaya dan pakai barang kemas kan. Dia orang pakai juga barang kemas tapi tak macam orang Melayu punya gaya lah. Maybe orang Asia Tenggara ke kan. So aku sama juga bermula dengan beli 1 gram emas. Tapi pada masa tu aku beli masa belajar rasanya, tak silap dengan makcik aku. Aku tak rasa apa-apa pun sebab beli 1 gram. Lepas tu aku macam buat-buat tak tahu je lah. Sekarang ada lagi 1 gram tu aku tak jual-jual lagi. Public gold kot. Tapi aku dah lupa kat mana sebenarnya. Tapi ada, aku tahu dia ada. Dia tak hilang, dia ada. Sebab aku pernah check beberapa kali, ada lah. So yang tu tak beri kesan yang besar lah. Lepas tu dah start kerja, aku invest unit trust. So unit trust pada awal-awal tu, unit trust ni dikira sedang-sedang lah. Aku tak adalah sampai level nak check setiap hari. Tapi setiap bulan tu aku akan check performance apa semua. Dia tak berapa impact sangat sebab masa tu bulan-bulan, tak silap aku start masuk dalam 2-3 ribu initial amount dan bulan-bulan letak dalam 100 ke 200 lah. Tapi sekarang semua dah jual lah unit trust untuk masa sekarang. So yang tu pun tak berapa beri kesan kepada emosi sangat. Tapi macam mana sebab mungkin dia sama macam kau kata tadi, kita dah
aku dah settlekan tabung kecemasan kan. Maknanya at least kena ada 1 tahun perbelanjaan. So kalau aku rugi pun kan, even unit trust kalau paling tinggi pun rugi, tak pernah lah rugi 100% tu, tak pernah. Aku tengok paling tinggi pun 50. So tapi aku punya pun masa rugi tu tak sampai 50 pun, dalam 20, dalam belas ke 20 lah, aku tak berapa ingat. So dia tak beri kesan besar pada hidup aku lah. Maknanya okay, contohlah aku total ada 2,000 dalam tu. Katakanlah rugi 15%, maknanya aku rugi 300, betul? So 300 compare dengan simpanan setahun yang aku ada, numbernya tak berapa signifikan. So dia tak terlalu merisaukan sangat lah. Tapi lepas tu aku dah try unit trust, try saham pula. And melabur saham secara terus lah, kita beli direct kepada Bursa Malaysia kan. Time tu memang bukan kata tiap hari kan. Dan tu aku kerja kat bank lagi masa tu. Masuk bank, tengok dia apa, bila market tu dah buka, check sekali. Okay. Before lunch, check sekali. Before nak start kerja lepas lunch, check sekali kan. Lepas tu nak balik tu, sebelum market tutup tu, check sekali. So dia macam ada apa, dia menghantui kau lah. Oh check. Sebab dia punya pergerakan agak laju lah. Tapi kripto lagi laju. Kripto pun aku ada letak juga dalam 500, tapi aku pun dah lupa dah wallet tu. Ni sebelum yang apa, boom yang sebelum ni. Masa KP hari tu boom kan, masa COVID kan. Sebelum tu lagi 2016 ke 2017 aku beli. Tapi tu pun sama juga. Aku letak dalam tak banyak pun 500 je. Aku pun tak ingat beli apa sebenarnya, dan aku lupa dah wallet tu kat mana sebenarnya. So mungkin nilai dia tengah naik lah sekarang ni. Aku pun tak tahu. Aku nak retrieve balik pun tak sure macam mana. So aku memang macam tak apalah, burn je lah. Tapi aku rasa kalau check balik mungkin dah jadi 2-3 ribu lah aku rasa. Sebab ada beberapa coin yang aku beli tu coin yang okey juga. So itu pun tak beri impact yang besar sebab aku letak amount 500. So mungkin sebab prinsip aku adalah aku melabur, okay, kalau hilang amount tu, hilang lah. Sebab aku dah ada save pendapatan pula, simpanan kecemasan setahun tu. So dia tidak merisaukan aku. Kalau hilang. Dia tidak memberi perubahan yang besar kepada hidup aku lah. Itu kalau yang tempat yang betul-betul risiko macam kripto, memang aku akan letak pemikiran yang macam tu. Duit ni kalau burn, totally burn lah. Tapi kalau macam unit trust, dia tak mungkin akan burn, bukan tak mungkin lah, susah sangat susah untuk dia rugi 100%. So memang tak adalah risau mana pun. Selagi mana portion, maknanya kita nak determine berapa persen daripada kita punya aset yang kita selesa untuk letak di tempat-tempat yang berisiko macam ni. So benda tu yang macam mana? Dulu aku selalu baca lah, ada orang kata 30% lah, ada yang pakai formula umum kan. Formula dia berapa persen daripada kita punya aset nak letak dalam equity saham. Tak kisahlah saham ni unit trust ke, robo ke, wahid ke, semua tu adalah equity lah. So dia punya formula 100 tolak umur kita. So kata umur 30, 100 tolak 30, 70. So 70% mesti ada dalam equity. Itu rule. Tapi benda ni macam aku katalah, kewangan ni bukan matematik kan. Kita ada orang dia letak 50% pun dia relax je. Ada orang 30% je dia okey. So benda ni benda yang kita kena cari lah pada aku. Kena try, kena rasa sendiri, and then kita tengoklah macam mana. Mana yang selesa dengan kita. Itulah aku kalau aku boleh tambah pasal unit trust tadi. Aku lupa bila kau sebut baru aku teringat. 2014 masa setahun lepas aku start kerja, aku ada letak unit trust 5,000 sedebuk. Sedebuk kan bila unit trust ni kita letak dekat ejen. I mean ramai orang tanya aku buat unit trust ke tidak. Jawapannya tidak. Sebabkan pengalaman ni lah. Aku letak dengan ejen 5,000 sedebuk. 4 tahun kemudian 2018 bila aku keluarkan duit aku dapat 5,000 balik. Dia tak rugi, dia tak untung. Dia break even. Cumanya aku melihat pada waktu tu aku punya duit ialah baru capai 100,000 yang pertama tadi kan. Aku melihat daripada aku letak kat engkau dan tak dapat apa-apa, baik aku urus sendiri duit tu. So aku melihat 4 tahun yang aku luangkan tu adalah sebagai kerugian dari segi masa. Duit memang tak rugi. Dapat balik 5,000 tadi. Tapi masa yang aku dah luangkan tu, dalam kepala aku fikir baiklah 5,000 ni aku letak dalam ASB. Dapat 5% ke setahun dah 4 tahun dapat 20%. Itu satu. Kedua, sebab aku rasa kan baik aku invest sendiri duit ni. Sebab itu hari ni bila aku invest dalam saham, aku invest dalam kripto, walaupun ada rugi, tapi aku tak boleh salahkan orang lain. Sebab aku dah buat keputusan tu sendiri. So cara untuk aku kawal ataupun nak uruskan, nak pastikan
ialah katakanlah kalau rugi sekalipun tidaklah terlalu besar, adalah dengan cara yang kau saja cakap tadi. Ada sebahagian saja wang yang kita asingkan, misal katalah kalau 100% aset tu, maybe dalam 10 to 20% saja cash ataupun aset yang aku asingkan, aku letak dekat high risk investment. Kalaulah rugi dekat situ 100% lah, misal katalah, memang jarang jadi, tapi katakanlah rugi 100% dekat high risk investment ni, at least aku rugi tu 10% je daripada total aset aku. Contohnya, aku ada 100,000, aku asingkan 10,000 untuk labur dalam saham ataupun kripto. 10,000 10% daripada 100,000 yang aku ada. 90% semua ada dekat tempat selamat lah. My SB semua tadi okey lagi. Tapi 10% ni katakanlah rugi 50% sekalipun. Separuh aku rugi. Aku akan rugi 5,000 betul. 50%. Tapi 5,000 yang aku rugi tu hanyalah 5% daripada total asset aku. Itu antara cara kot aku manage risk aku kot. Antaranya lah. Dia sebenarnya ada terma dia untuk cara kau tu. Dia panggil barbell strategi. Sekejap aku cari kalau ada buku Barbell dia. strategi. Lain macam nama dia. Barbell. Maknanya barbell. Okey. Barbell. Sekejap ada buku dia. Okey, sambil tu aku boleh baca satu komen. Gemilang Emas, dia kata, saya pernah ikut-ikut kawan saya labur kripto, Ripple, SRP. Saya rugi juga sebab tak tahu apa-apa pasal pelaburan. Yes, itu pun sebenarnya satu komponen paling penting yang kita boleh belajar lah. Kalau korang boleh ambil satu benda lah petang ni. Bila kita labur dekat tempat yang kita tak tahu, itu adalah risiko yang paling besar. Risiko yang paling besar adalah buat apa yang kita tak faham. Buat apa yang kita tak tahu. Contohnya lah, kau orang main bola kan. Orang main bola tenang je. Engkau tak reti main bola, pergi sepak sana sini semua, rosak, injured dan sebagainya. Itu pun sebenarnya antara risiko lah yang kita mungkin boleh ni. Okey, sama kau Sab, barbell kau. So ni buku dia Anti-Fragile by Anti-Fragile. Nassim Nicholas Taleb lah. So Nassim ni just nak cerita sikit background dia. Dia adalah seorang trader. Trader, aku tak ingat trader apa trader komoditi tak silapnya. Trader komoditi yang kemudiannya bertukar arah menjadi researcher, maknanya buat PhD apa semualah. So dia ada cerita lah pasal barbell strategi ni. Barbell strategi ni basically kita letak satu bahagian yang besar di tempat yang selamat, yang memang susah gila, sangat susah nak rugi, tapi di satu bahagian lagi memang sangat-sangat berisiko. Yang dia kalau unit trust ni tak kira lah pakai barbell strategi ni, dia memang satu yang selamat, ASB, tabung haji, satu lagi kau invest kat tempat yang very risky, crypto, business. Sebab apa? Sebab dia punya logik lah, let's say kau ada 100,000 kan, kita 6 angka kan, 100,000, 10,000 labur di business lah contoh kan, buat business sendiri ke ataupun business kawan. Business tu pula ada potensi, dia ada bagi tahulah tak ingatlah dia bagi tahu minimum ke berapa potensi yang perlu, potensi pulangan dia. So katakanlah 10 kali ganda, maknanya 10,000 tu boleh jadi 100,000. Tapi kalau kau rugi 10,000 je. Itu baru berbaloi untuk dijadikan barbell strategi lah. Kalau setakat 10,000 tu berpotensi jadi 30, 40, tak baloi untuk buat benda tu. Dia idea kau ambil risk betul-betul, jangan ambil risk yang tengah-tengah ni. Itu barbell strategi lah. So, boleh search je Google barbell strategy investment, akan keluar lah benda tu. So, tapi bukan bermaksud sebabkan benda tu high risk, sebabkan dia high risk, kita nak barbell, kita tersalah, kita ganggu lah, kita letak semua duit kita dekat situ. Dia berpotensi 10 kali ganda, kita pun letak semua 100,000. Dengan harapan dia jadilah 1,000,000. Tapi kalau dia rugi habis semua terus. Kosong tu aset kita. Maksudnya kena ada small portion saja, betul? Daripada 100,000 tadi, 90,000 dalam ASB, 10,000 je dalam tu. Dia very simple lah strategi dia. Dia tak ada macam nak pecah unit trust sikit, buat sikit. Faham. Dia terus pergi yang berisiko terus. Dapat, rugi pun tak menjejaskan kita. Macam tu lah ibarat dia. So itu contoh barbell strategi lah. So apa nak cerita tadi jadi kau kat mana? Aku cerita pasal unit trust aku. Unit trust aku 5,000 tadi. Okay. So macam unit trust, aku memang kalau macam sekarang aku memang dah tak invest lah dalam unit trust buat masa sekarang sebab aku punya priority dan strategi lain lah for now. Cumanya yang tertarik tadi pasal kau kata sebelum ada pasal decision nak buat investment tu. Ada something lah kau cakap pasal benda tu kan. So antara benda yang aku praktikkan sekarang adalah setiap kali aku nak invest, aku akan buat journal. Aku akan ada investment journal. Sebab apa? Sebab bila kita melabur ni, emosi kita lain. Betul.
Bila kita nak recall balik, okay, kenapa, contohlah kita melabur di crypto coin Ethereum lah contoh kan. Macam contoh siapa tadi bagi tahu? Ripple tadi. Ripple kan, dia melabur kat Ripple kan. So kenapa kita melabur kat Ripple? Contohlah maknanya kita, lagi 6 tahun, 6 bulan tiba-tiba rugi. So kita nak tahu apa yang membuatkan kita melabur dekat Ripple pada masa tu, supaya kita boleh analisis lah kita punya decision making ni. Sebab dalam hidup ni, apa-apa pun kita nak improve, kita kena based on feedback. Maknanya kita memang akan buat silap. Manusia ni memang biasalah, memang takkan lari daripada kesilapan. Tapi apa yang membezakan orang yang progress adalah mereka yang melihat balik kesilapan dia dan belajar daripada kesilapan dia. So benda ni benda yang aku baru buat dalam setahun 2 tahun, is investment journal. Maknanya aku tulis dalam journal biasa jugalah. Cumanya setiap kali aku nak buat investment yang selain ASB tabung haji tu tak kira lah. So investment macam Wahid ke, unit trust ke, saham ke, ataupun business ke, aku akan buat decision journal. Simple je lah, berapa melabur, tarikh, melabur kat mana, apa emosi semasa melabur tu kan. Kadang-kadang kita ni sebab excited. So kita nak tahu kenapa kita melabur. Kalau kita rugi aku excited dulu. So lepas ni jangan melabur masa excited. Okay, faham. Contohlah tu contoh. And then kenapa pilih untuk melabur dalam instrumen ni? Contoh aku ada melabur masa aku tambah Wahid lah satu amount yang banyak sikit. Sebab aku ada buat contribution monthly, main tolak tetap tiap bulan. And then masa ada 1 tahun lepas kot, saham US jatuh, so Wahid memang jatuh kau-kau lah. Time tu memang tak ada orang cerita lah pasal Wahid ni kan, masa negatif, mana ada orang nak post kan. So masa tu aku decide untuk melabur lebih. So strategi pelaburan Wahid aku senang je, bila jatuh je aku tambah. Bila jatuh je aku akan tambah lebih banyak. Maknanya jatuh 10%, 15%, aku akan tambah banyak. So aku buat decision, journal. Sekejap cari kalau ada journal tu. Tak apa nanti. Journal kau manual lah, kau tulis tangan lah. Tulis tangan. Tak apa. Jadi kau cakap aku cari. Boleh. Apa yang aku dapat rasa lah benda ni. Impact dia adalah satu, of course, untuk feedback tu nanti. Tapi apa yang lebih penting adalah semasa kau menulis tu sendiri. Bila kita menulis, baru kita berfikir dengan lebih baik. Baru kita fokus. Maknanya kita nak tulis apa ni. So dia akan memaksa kita berfikir. Tak tahulah, aku biasanya nak berfikir ni lebih baik dengan menulis. Berbanding kita biar je dalam kepala kan. Kalau kita tak mampu jelaskan kenapa kita melabur dengan tulisan di dalam journal kita sendiri, maknanya kita tak tahu kenapa kita melabur. Itu maknanya kalau kita tak boleh tulis journal tu, janganlah melabur. Kalau kita boleh ada reasoning kita, it's okay, labur je lah. Kalau silap, kau justify masa menulis tu. Yes, betul. So memang benda tu dia menenangkan sikit lah. Kita kena ingat fikiran kita ni dia macam monyet tau. Dia suka kejap ke sana, kejap ke sini kan. Bila ada awet sikit dia pergi sana, dia excited sikit. Macam tu lah lebih kurang kan. Dia tak reti duduk diam. Fikiran kita ni suka melayang-layang. So kita kena ambil satu tempat, letak dia je. Kita nak buat benda keputusan yang serius ni. Tulis. So menulis tu membantu kita berfikir dengan lebih baik lah. Itu apa yang aku rasa lah. Okay. Pernah tak kau masa tulis tu, kau rasa macam ke aku tak patut kot invest kot? Tak pernah lagi lah, sebab baru 2 kali je aku buat investment yang besar. Sebab sebelum tu aku tak maknanya dulu-dulu aku melabur saham ke, unit trust ke, time tu tak buat journal pun lagi. Baru 2 kali lah. Setakat ni belum ada yang tak pernah lah. Dia ada yang terfikir nak invest tapi tak tulis lagi, dah cancel lah. Macam tu lah. Faham. Aku rasa untuk investment journal mungkin aku pernah dengar idea ni tapi aku tak pernah buat lagi lah. Setiap kali buat semua tidak. Tapi untuk rumah, aku ingat aku pernah catat, aku pernah 3 kali nak beli rumah. 3 tempat yang aku duduk, 3 aku pernah nak beli rumah tu. Dekat Kepong sekali, dekat Shah Alam dan juga dekat Bukit Jalil lah. So 3 kali ni aku tidaklah tulis investment journal, kenapa perasaan semua tidak. Tapi aku lebih menulis pros and cons dia. Apa kelebihan, apa kekurangan. Contoh rumah dekat Kepong, kelebihan dia satu je sebab dia murah je. Tapi kekurangan dia sangat banyak. Itu menyebabkan aku macam, tunggu dululah kot. Aku tak beli dululah kot. Aku macam tunggu-tunggu. Dan akhirnya aku tak belilah. Sama juga dengan Shah Alam, dekat TTDI Jaya sana. Aku tulis pros and cons, dia memang 50-50. 50-50 tapi aku tak proceed sebab apa? Dialah duit tak berapa kencang sangat lagi masa tu. Dan turn out to be kawasan tempat banjir. Dan alhamdulillah sekarang ni masa aku proceed untuk beli rumah Bukit Jalil ni, aku tulis sama juga pros and cons. Apa kelebihan, apa kekurangan dia. Cuma bila aku proceed tu dia ada tambahan kelebihan. Tambahan dari segi keperluan,
kemampuan pun dah ada. So mungkinlah aku tidak tulis setiap kali aku melabur, tapi untuk decision yang sebesar membeli rumah, aku tulis, aku ada kongsi pun dalam buku-buku sebenarnya. Dan itulah luahan perasaan dan juga mungkin emosi aku ketika aku membeli itulah. Okey, kat sini ada seorang komen, dia kata, Irfan Azizan, dia kata, kira macam kita ada money buffer untuk minimize loss kita. Kita macam buffer lah. Tak tahulah pada kau, pada aku tidaklah menganggap dia buffer. Cuma aku memang terus letak, okay, kalau 10,000 ni memang duit yang tak pakai. Kalau rugi, kalau ada rezeki untung lah. Begitulah. Mungkin betul juga lah. Ada sedikit buffer kat situ. Okay, aku nak masuk yang pasal buffer tu sikit. Dan sebelum tu nak pergi yang decision journal tu lah. Aku nak tanya kau. So, kau rasa tulis lah, tak kisahlah. Sebenarnya itu kind of investment journal lah, decision journal jugalah. Sama je sebenarnya. Dia aku punya format lain, kau punya format lain. Format lah berbeza, yes. Format berbeza. Tapi benda yang dibuatnya sama. So ada benda tu membantu kau jadi macam lebih rational sikit ke? Ada tak benda-benda yang kau rasa kalau kau tak tulis kau tak nampak? Sangat. Dia, aku ingat sebab rumah pertama dulu masa aku nak beli dekat Kepong tu, decision aku agak straightforward dan lurus, seperti mana kita semua habis grad rasa nak beli rumah. Itu emosi aku pada waktu tu. Lepas grad, kita semua excited nak beli rumah. Macam kau cakap tadi kan, jangan melabur sebab excited. Aku ingat aku sampai tak pernah pergi rumah lelong tu. Letak deposit, berapa ringgit aku tak ingat. Letak deposit sebab nak beli rumah lelong yang ada rumah dekat tempat aku tu di lelong. Tapi masa tu lah aku jumpa dengan orang, borak-borak, dia cakap, tempat ni tempat panas. Tempat panas bukanlah saja pasal dia punya property, harga semua, tapi lokasi tu sendiri dia agak ghetto hood lah, agak belah gangsterism sebagainya. Aku cakap, macam tu ke? So memang betul dari segi emosi kita tengah teruja. Umur 23, 24, tengah excited nak beli rumah tadi kan. Tapi sebabkan aku tulis tadi, aku rasa macam, aku masih muda lagi. Dan syukur sebab aku punya decision ataupun aku punya investment journal ni pada rumah. Dia adalah satu investment yang sangat besar dan potensi aku kena reject tu tinggi. Potensi nak buat loan pun tinggi kan. Macam kes rumah lelong tadi, tak boleh buat loan. Situ 120,000 kena bayar cash. Aku cakap tak apalah, aku belajar-belajar lah kat sini. Tapi belajar tu lah sebenarnya bila aku proceed untuk beli rumah sekarang ni, dia rasa macam those ideas, information, mungkin pengalaman orang lain yang berkongsikan, itu membantu untuk aku make a better and wiser decision lah. Satu lagi kalau aku boleh tambah, 2019 aku dapat 2 ke 3 tawaran untuk beli rumah. Tak payah sebutlah nama tempatnya. Hari ni selepas 4 tahun, projek-projek ni semua terbengkalai. Aku tengok dalam berita semalam pun ada satu projek dekat area-area ni lah. Dia banyak rumah-rumah benda begitulah kan. Ada satu terbengkalai sampai 3-4 tahun dan aku tiba-tiba macam, ini rumah aku nak beli dulu ni. Sebab aku tak proceed. So akhirnya hari ni aku kekal dengan aku punya keputusan, kalau aku nak beli rumah, aku akan cari rumah yang dah siap lah. Subsale. Bukannya rumah yang undercost ataupun projek baru tadi. Faham. Okay. So berbalik kepada yang buffer tu tadi kan. So laburan ni, saham kita ambil contoh mudah saham. So hopefully semua faham lah saham tu apa. So saham ni kalau untuk yang tak berapa jelas, saham adalah pemilikan perniagaan lah. Pemilikan perniagaan yang bermaksud bila kita membeli saham, kita memiliki sebahagian daripada syarikat tersebut. Maknanya kita layak dapat keuntungan daripada dividen ataupun bila kita jual baliklah saham tu dengan harga yang lebih tinggi. So saham ni dia boleh jadi berisiko kepada satu orang tapi tak berisiko kepada orang yang lain. Sebab tu definisi risiko tu bukan pada instrumen, pada akulah. Itu hanyalah volatility, turun naik. Sebab apa? Sebab dia ada saham ni in the long run, maknanya dalam jangka yang panjang, memang kemungkinan untuk dia rugi sangat-sangat rendah lah. Contoh, dia ada satu carta ni, nanti aku cari balik kalau jumpa. Dia tunjuklah kalau dalam setahun, kemungkinan kita untuk rugi daripada saham, maknanya kalau kita beli 100, duit kita berkurang lah. Janji berkurang, kira rugilah. Mungkin 90% contoh. Dalam tempoh 5 tahun, kemungkinan tu berkurang kepada 70%. Tapi dalam tempoh 30 tahun, dalam tempoh 30 tahun, kemungkinan tu berkurang 0%. Maknanya tak rugi pun. Kalau 30 tahun kau melabur saham, tak rugi. So risiko tu berbeza untuk setiap orang. Maknanya untuk orang yang baru nak bersara, untuk dia melabur dalam saham, dia akan jadi sangat-sangat berisiko. Sebab apa? Sebab tempoh jangka pelaburan dia tak panjang. Tapi untuk orang muda yang nak melabur untuk bersara,
dia jadi tak berisiko sebab dia nak keluarkan duit tu lambat lagi. Betul. Tapi kalau dia melabur saham untuk guna duit kahwin, contoh 5 tahun lagi, dia akan jadi berisiko saham tu. So ni maknanya risiko ni dia tengok bergantung kepada jangka masa. Bila kita nak melabur tu lah. So lagi panjang tempoh pelaburan kita, lagi rendah risiko. Kalau dalam cerita saham, sama lah emas pun kan. Emas kalau kau beli hari ni, jual esok, confirm rugi. Betul. Tak adalah confirm, tapi kemungkinan Confirm besar. sebab harga mesti esok tak naik lagi. Harga beli, harga jual dah ada spread kat situ kan. So confirm rugi. Tapi kalau kau simpan 10 tahun, nak rugi tu susah sangat lah. Betul sangat. So itu maksud aku. Maknanya jangka masa tu menentukan risiko yang level of risiko yang kita ambil lah. Okay. Kalau aku boleh tambah, tadi kawasan kongsi, risiko bergantung kepada jangka masa. Itu nombor 1. Nombor 2, risiko juga bergantung kepada knowledge, pengetahuan. Untuk orang yang mungkin ada kat dalam live ni ataupun yang sedang menonton kita punya podcast ni, yang belum pernah buka akaun ASB pun, tak pernah ada akaun ASB, untuk buka akaun ASB dan letak duit, itu adalah satu perkara yang sangat berisiko tinggi. Bukan dari segi kerugian, tapi dari segi pengetahuan kita. Kita tak tahu apa-apa lagi. Betul ke duit aku tak hilang nanti ya? Lala nak buka-buka, terbuka ASB financing. Itu pun sebab apa? Pengetahuan kurang tadi. Sama juga untuk budak yang mungkin umur 15 tahun, umur 20 tahun yang baru lagi nak buka, dia tak ada knowledge yang tinggi tentang benda tu tadi. So dia mesti ada rasa takut-takut sikit, rasa kalau letak 500 ni, esok nak pakai duit ni tadi. So knowledge dengan masa, dua benda ni kita kena selarikan. Barulah dia ngam lah untuk kita buat pelaburan jangka masa panjang tadi. So apa yang kita boleh tawarkan pada hari ni adalah untuk korang tambah knowledge lah. Yang kita semualah, bukannya korang saja, kita semua baca buku sebanyaknya, dengar podcast kami, dengarlah, buatlah apa-apa kan, cari video-video dekat YouTube kau semua. Gain as much knowledge as we can untuk tahu tentang sesuatu. Tapi selagi mana kita belajar saja tapi tak buat, no point. Dekat sini ada kongsi. Ya betul, financial mistake saya masa buka ASB, banker cakap ASB financing. Dia nak buka ASB, pergi ke bank, buka account ASB, rupa-rupanya itu adalah account ASB financing. Boleh jadi satu financial mistake. Dia cakap ASB financing bagus apa semua tadi kan. Betul bagus. Tapi kalau tak ada pengetahuan yang betul, kita masuk kemudian 2-3 tahun kita terminate, dah kita rugi tadi. So sebab itu knowledge is powerful lah orang kata tadi kan. Belajar dulu sebanyak-banyaknya, cari-cari. Tanya kita semua dekat sini kan. Masa tak tahu tanya deh. Dan insya-Allah bila kita buat sikit-sikit, jangan terus buat sedebuk. Ini juga tadi kita cakap pasal knowledge dan juga masa. Bila nak start melabur ataupun nak start buat decision, start slow and start small. Especially untuk benda yang kita tak tahu. Katakanlah kau nak masuk dalam, adalah tadi 2-3 orang tanya pasal itu, ini apa semua, ini okey ke tidak, ini okey ke tidak. Kalau kau rasa ragu-ragu sangat, tak tahu apa-apa, nak masuk sangat juga, masuk sikit, start slow, start small. Masuk sikit, masuk pelan-pelan. Mungkinlah masuk 100, tunggulah setahun. Tengok macam mana pergi duit tu. Kali ni kan, hari ni masuk 100, esok masuk 100, lusa masuk, sebulan masuk sampai 3-4 ribu, habis juga duit kita tadi kan. So biar bertenang lah orang kata. Sikit-sikit insyaAllah lama-lama barulah nampak dia menjadi bukit tadi. Betul. Bertenang tu bagus lah. Nanti aku ada soalan pasal bertenang kat kau. Okay. So, tapi aku cuma tertarik tadilah. Aku tak pernah terfikir yang ASB ni boleh jadi berisiko. Tapi bila kau cerita pasal terambil ASBF, betul tak tu? Walaupun risiko ASBF tidaklah terlalu tinggi. Mungkin kita bila contohlah tersalah ambil, nak surrender kena top up sikit, rugi sikit lah. Tidak terlalu tinggi tapi still dia jadi berisiko. So aku tak terfikir lah benda tu. Bila kau cakap betul juga ASB pun boleh jadi. Soalan kawan kita dia tanya. Jadi instrumen apa yang sesuai untuk pemula? Sebab itulah untuk yang beginner lah, yang baru nak mula tadi, instrumen yang paling sesuai adalah ambil yang paling selamat. Sebab pada waktu ni, misi kita bukannya untuk buat duit paling banyak. Misi kita, langkah pertama ataupun objektif paling utama dalam kita melabur, objektif paling utama adalah jangan hilang duit. Objektif paling utama bila melabur adalah jangan rugi. Itu yang paling susah nak buat sebenarnya. Jadi untuk yang baru nak mula, start dengan step yang paling selamat. Apa dia? ASB, tabung haji, AHB. Memang benda ni ulang-ulang kita cakap. Benda ni memang membosankan. Tapi itu memberi kita satu ketenangan. Kita cakap pasal ketenangan tadi. Engkau bila baru nak start mula, letak 5,000 dalam, katakanlah dalam saham. Bulan depan jadi 2,500. Rugi 50%. 2-3 minggu kau akan jadi down. Tapi bila kau ada 5,000 letak dalam ASB, tunggu 2-3 bulan sekalipun, duit tu masih ada dekat situ, at least dia memberi kita sedikit ketenangan. Memang kita tak tenang macam, tak naik pun, tak untung-untung pun. Tapi tak untung, dia punya perasaan jauh berbeza dengan kau rugi besar.
Biar kita pilih jalan yang tak untung berbanding kita pilih jalan yang rugi besar tadi. Sebab emosi yang masuk dekat situ akan membuatkan orang kadang-kadang sampai ke tahap jadi gila. Orang sampai tahap ini kita minta jauh lah kan. Orang sampai tahap yang kalau masa zaman kripto yang naik gila-gila, lepas tu jatuh segila-gilanya. Tahap yang ialah masa PKP ada yang sampai berhenti kerja lah, semua letak harta semua dalam kripto. Bila jatuh terduduk, like literally memang terduduk. Dan worst case worst lah dekat tempat lain, ada yang sampai tahap mencabut nyawa sendiri lah. Sebab tak boleh nak tampung dah dia punya stres ataupun kesedihan, dia punya ketidaktenangan datang daripada pelaburan itu tadi. Menarik. So tadi kau cerita pasal dia bahaya bila kita cerita pasal kitaran ni kan. Dia bahaya masa kitaran tu tengah peak dan masa dia at the lowest. So Betul. maknanya dua waktu ni, waktu paling atas dan waktu paling bawah adalah waktu di mana ramai manusia yang berfikiran gila lah, senang cerita kan. Berfikiran yang tidak berapa betul. Sebab apa? Sebab kita kena fikir, okay, contohlah masa peak lah, ada Europhobia lah kita panggil kan, ataupun FOMO kan, fear of missing out. Orang excited, maknanya yelah orang-orang tua pun dah pesan jangan suka sangat, nanti adalah something like that. Suka-suka sangat nanti menangis, macam tu. Nangis nanti terkena kan. Kalau main tu suka-suka tapi jangan over kan. Sama juga dalam pelaburan, bila kita tengok di sekeliling kita ni macam orang over gila. Dia senang je nak tengok over tak over kalau macam zaman sekarang ni. Tiba-tiba ramai orang, bukan ramai orang post pasal keuntungan diorang dalam satu-satu instrumen tu. Kalau masa kripto lah masa tu. Kalau masa emas, masa wahid. So itu adalah waktu-waktu peak lah biasanya. Dan benda tu akan mempengaruhi kita. Itu masalah di atas. Bila kitaran di atas, kita senang lupa diri. Itu bahaya dia. Kita lupa diri, dan kita akan ambil risiko yang berlebihan lah. Kita rasa, tak ada apa kot. Kita boleh buat lagi ni. And then, bila di bawah pula, dia biasanya kalau di bawah ni, suasananya suram kan. Suram, orang hilang kerja. Bukan suram, dia murung suasananya murung apa semua kan. Orang hilang kerja, bisnes rugi, macam-macam lah, macam PKP hari tu lah, yang PKP pertama sekali kan, yang masa COVID tu kan. So benda tu pun akan membuatkan kita membuat keputusan yang tidak rasional juga, yang tidak bagus jugalah. Masa di atas kita lupa diri, masa di bawah kita jadi over panic kan. Kita terlalu risau kan, pun bahaya jugalah. Bahaya dia contohnya, maknanya contoh kalau kita padahal pelaburan tu patut kita simpan sampai bersara tapi kita jual sebab kita panik harga dia akan terus jatuh apa semua kan. Tapi sebenarnya dia part of a cycle je sebenarnya. So macam kau lah Gori kan, masa COVID tu, masa PKP pertama tu kan, banyak berita buruk kan keliling kita kan. Apa perasaan kau dan adakah benda tu mempengaruhi kau ada jual apa-apa pelaburan yang kau ada? Sangat. First kali aku ingat, sebab aku ada pengalaman yang lama dengan emas. So masa tu aku boleh kawal perasaan aku dengan emas. Aku ingat lagi, kita umum PKP mula-mula dalam 18 Mac 2020. So 18 Mac 2020 tu, dia punya pasaran emas lah, kalau kita ingat lah, awal 2020, China dengan US dia ada trade war. So harga emas daripada 190 naik jadi 200. First time dia mencecah ataupun dia melepasi paras RM200 per gram lah. Itu first time dia capai ke paras tu. So aku tak beli, aku biar je lah. Kemudian masa PKP dia jadi pelik. Dia jadi naik gila-gila hari pertama PKP dia naik gila-gila, naik dalam 240 tak silap aku, 230 240. Kemudian hari kedua dia jatuh merudum jadi 210. Sebab apa? Sebab harga tu mengikut behavior manusia. Masa ni satu dunia tengah panik. Satu dunia tengah dah buat keputusan untuk buat lockdown. Dan first kali apa yang berlaku, orang semua baru lepas hari 2, semua orang baru ingat PKP mula-mula di umur 2 minggu je. So masa umur 2 minggu tu, kita punya harapan adalah lepas 2 minggu akan buka balik market. Buka balik lah, kita boleh keluar balik tadi kan. So kita tak expect sampai 2 tahun. Kita cuma expect 2 minggu je. Itu yang mula-mula. Tapi hari kedua, soalan orang, hari kedua tahu ingat, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. Semua tak boleh, naik kereta semua tak boleh dah. Boleh pergi ke Maidin, boleh pergi ke Pasaraya je. So hari kedua tu soalan semua orang adalah nak dapat duit dari mana? Bisnes tak boleh, kerja tak boleh. So dekat situ nampak satu movement, ramai orang jual emas dia. Sebab orang nakkan cash. Masa ni kerajaan tak umum lagi apa-apa bantuan semua tak ada lagi.
So orang semua jual dia punya emas, aku tengok pas harga emas jatuh mendadak. Aku kebetulan ada sikit duit masa tu. So aku pun terus beli emas. Tapi itu dari segi emas sebab aku dah ada sedikit pengalaman dalam emas tadi kan. Berbeza pula dengan Wahid Invest. Wahid Invest aku masuk Februari 2020. Baru sebulan. Februari 2020 aku masuk Wahid Invest aku letak 10,000 sedebuk. Mana nak tahu PKP kan. Masa March US pun umum lockdown, jatuh 15%. Dalam Wahid Invest jatuh 15%. Ini adalah pelaburan yang baru aku buat sebulan. So aku tengok dekat emas aku ada sikit untung, tapi dekat Wahid Invest aku dah rugi 15%. 1,500 aku rugi. Aku punya panik, aku jual separuh. Sebab aku tak tahu nak buat apa. Aku jual separuh, so aku inilah aku realise lah loss aku dalam 700.5 dekat situ. Tapi lama kelamaan aku fikir sebenarnya aku tak perlukan sangat pun duit ni. So aku biarlah, alhamdulillah sekarang pun dia dah recover balik untung kan. So itu dia tadi. Kita tak boleh tengok dia dari segi number saja, tapi kita tengok juga behavior of human. Aku suka tengok. Yalah manusia lah kan. Bila orang semua macam kau cakap kan, bila semua cerita pasal kripto, oh semua akan invest kat situ lah. Kalau kita ingat masa all time high pernah naik sampai 300,000 harga. Kripto pernah naik hujung 2021 silap aku kot. Naik harga sampai 300,000. Aku ingat ada yang pernah kata rugi invest dalam ASB, baik invest dalam kripto, dalam Bitcoin. Harga 300,000. Dan ada orang yang baru nak masuk, dia kata kalau aku masuk sekarang 300,000, kalau ikutkan jangkaan dalam tempoh setahun, dia akan naik jadi 600,000. Apa nama? To the moon kan? To the moon. Sebab orang yang tak ada pengalaman melabur, dia akan rasa boleh pergi kot. Tapi sebabkan aku adalah sedikit pengalaman dengan emas 10 tahun, kemudian dengan Wahid Invest tadi, dan kripto pun aku dah masuk lebih kurang dalam setahun pada waktu ni, aku terfikir, kalau 300,000 naik sampai 600,000, mana datang duitnya? Betul kalau 600,000 naik 1 juta, naik 2 juta, naik 3 juta, sampai ke mana? So dekat sini aku terus back off. Aku terus lepaskan phone, kayaknya aku tak buat apa-apa. Aku tinggalkan, aku tak baca media sosial semua, aku buat bodoh je. Buat bodoh je. Memang kita akan rasa macam, rasa FOMO pun ada juga. Rasa macam, dah 300,000 ni, aku tak top up lagi, kan kena tinggal. So kita ada rasa kita takut kena tinggal. Tapi aku tak jual juga. Macam, nanti naik 600,000 lagi aku untung ni. So aku tak tahu nak beli ke nak jual. Dia dalam masa yang sama kita nak buat dua-dua. Nak beli pun ia juga, nak jual pun ia juga. So keputusan aku adalah aku buat bodoh. Tak ambil apa-apa langsung. Adalah mula-mula tu aku ambil lah sikit kan, tambahlah sikit dalam 1,000. Kemudian tengok naik lagi, lepas aku dah jadi panik lah. So aku rasa biarlah 1,000 ni kalau untung-untung lah. Kalau rugi-rugi lah. 1,000 tu lah sampai sekarang aku tanggung rugi tadi. Tapi tak apalah, sekarang ni dah recover sikit tadi kan. So begitulah dia. Okay, so kau jatuh 5%, 15%, kau decide untuk jual separuh, betul? Masa tu jual, masa tu. So kalau sekarang, okay, ni soalan, aku tukar soalan. Kalau sekarang, dia jatuh 15%, kau jual tak? Oh, happy aku beli banyak-banyak. Beli lagi. Okay. So, walaupun aku buat keputusan yang salah pada waktu itu, tapi over long period of time, kita tengok bila kita rugi, jangka masa panjang kita untung. Itu mengajar aku kalau rugi, kalau jatuh sebenarnya adalah waktu untuk aku beli. Itulah aku belajar tadi. Itu kira yuran kau lah. Betul. Okay, so itulah yang Morgan Housel cakap lah dalam buku ni kan, buku Psychology of Money ni. Dia bagi tahu kewangan ni bukan nombor yang kita boleh letak dalam Excel. Okay, contoh kalau aku tanya kau, tadi aku ubah soalan kan, okay, 15% kalau sekarang jatuh, kau nak jual tak? Kau tak rasa nak jual, betul? Tapi bila benda tu betul-betul berlaku, sebab apa? Sebab nombor yang dalam Excel lah, maknanya kan biasa kalau siapa pernah melabur instrumen yang berisiko macam unit trust apa semua, dia akan tanya kan berapa kita selesa rugi apa semua. Betul. Kan dia ada tick lah 30% ke 15% ke 10% ke, tak kisahlah. So nombor-nombor tu dia tidak mampu menggambarkan keadaan sebenar semasa ia berlaku. Contohlah kita okey je nak lose 20% katakan. Kita rasa kita okey 20%. Tapi bila kita berada pada ketika itu, sebab 20% ni, kejatuhan 20% tanpa berita negatif, tanpa orang kena buang kerja, tanpa lockdown, orang tak takut. Tapi bila dicampur dengan benda-benda tu, kita akan jadi gelabah. So 20% semasa kita menjawab masa kita tenang dengan ketika huru-hara tengah berlaku adalah 20% yang berbeza lah. Betul. Itu dia rasa macam lagi besar. Sebab tu dalam buku ni dia ada bagi tahu lah. Napoleon punya quote, dia kata genius dalam ketenteraan adalah lelaki yang mampu membuat perkara biasa ketika semua orang di sekelilingnya gila. Maknanya tak kisahlah masa di atas kan, masa di peak ataupun di bawah, dua-dua adalah keadaan huru-hara. Kat bawah orang risau, kat atas orang overconfident kan, terlalu yakin.
So dua-dua ni kalau boleh, apa yang kita boleh buat adalah bertindak seperti biasalah kalau boleh. So kita kena fikir, pada aku lah, kita kena fikir, aku tak ada jawapan macam mana nak bertindak seperti biasa tu, tapi apa yang aku boleh cakap adalah kita kena fikir macam mana, apa keadaan yang perlu kita sediakan supaya kita boleh berfikir dengan lebih baik dalam keadaan itu. Contohnya, kalau kita ada simpanan 100,000, kita boleh jadi lebih rasional lah pada walaupun keadaan huru-hara pada masa itu. So benda-benda tu yang kita kena fikirlah. Kita kena cuba fikir apa yang boleh membuatkan kita tenang semasa keadaan huru-hara. Itu yang penting. Sebab yalah, ada orang kata tabung kecemasan 3 bulan, 6 bulan. So benda ni subjektif. Kalau aku setahun baru aku betul-betul rasa dia tak adalah totally tenang kan. Tapi yang selesa lah untuk aku. Macam kau mungkin berbeza kan, 100,000 ke. So benda ni yang kita kena cari. Dekat sini kawan kita ada cakap, rasanya pengalaman mematangkan pelaburan kita. Betul? Sebab betul. Tadi kawan saya tanya, tak ada cara untuk kita buat benda ni. Aku jumpa caranya. Caranya adalah buat ikut kemampuan kita pada hari ni. Kalau kau ada 100 je hari ni, jangan fikir, kalau saya ada 10,000 nak invest dekat mana bang. Tak payah fikir benda yang kalau-kalau ni. Kau ada 100, kau fokus invest dekat 100 dulu. Sebab itu dengan pengalaman dan juga mungkin knowledge dengan apa yang kita ada dan kemampuan tadi, orang yang ada 100, bila dia nak invest dalam ASB hari ni, dapat 5%, dia rasa macam, alah, RM5 je, rugi lah nak invest dekat tempat yang 100% lah. Sebab kau cuma ada 100 je. So effort kita dekat situ adalah tambah duit kita jadi 200, jadi 300. Bukan dengan melabur lagi, dengan bekerja. So kemampuan kita adalah untuk bekerja sebaik mungkin, tambah gaji kita, tambah duit simpanan kita, sampai naik tadi. Untuk orang yang mungkin ada 100,000. Okay. Kalau kau dapat 5% ASB, happy. Dapat 5,000 setahun dapat. So nak sampai ke tahap itu, kau kena buat macam mana dia buat masa dia ada 100 dulu. Okay? Sebelum tu kita jawab satu soalan. Kawan kita tanya, bang saya nak buku tu bang. Buku ni insyaAllah kita akan ada semula bila awal Ogos. Ada? Awal Ogos. Patutnya hari ni dah hantar kat warehouse. Tak sure lah dah sampai belum. Patutnya lah. Hari ni pun hari Khamis, Jumaat. InsyaAllah lah. Paling awal mungkin minggu depan lah. Minggu depan aku dapat daripada Kausar juga. Aku pun boleh juga dekat beg kuning aku. InsyaAllah. Minggu depan kita akan mula update semulalah untuk buku ini. By the way lah, kalau ada yang tanya untuk buku aku ni belum ada lagi. Belum dapat lagi. Okey, ada satu lagi soalan dekat atas ni, kalau aku boleh baca, dia tanya, okey, contohnya macam ni. Salam bang, saya cuma labur dekat emas je. Boleh ke? Ke ada suggestion tadi? Kurang sesuai. Sebab apa? Bila kita fokus satu je pelaburan, katakanlah emas jatuh. So kalau emas tengah jatuh, benda lain semua tengah naik, awak akan rasa FOMO. Kita akan rasa macam, alamak, ASB bagi dividen 5% lah. Emas tak bagi dividen. Kita pergi ke ASB lah. Keluar semua duit pergi ke ASB tadi. Tengok-tengok emas naik harga. Kita rasa, kena tinggal pula. Kita nak pindah balik ke emas tadi. So apa yang lebih baik kita buat adalah diversify lah. Rasalah semua sikit-sikit satu-satu ni tadi. Dia tak akan ada jawapan yang tepat. Macam ada orang tanya kan, unit trust okey ke tidak? Tak akan ada jawapan tu. Melainkan kita cuba dulu sikit, dan kalau benda tu kena dengan kita, go on lah, proceed lah. Ada orang kata, dia tak boleh lah invest dalam emas. Pelik lah. Ada orang tak boleh invest dengan emas sebab dia tak nampak emas tu. Ada orang mungkin wanita dia tak suka pakai emas. Terpulang lah. Takkanlah semua orang suka semua benda tadi kan. So kena kenal kita ni berada di mana tadi. Okay? Dia macam ni lah Gori. Macam makan kan. Takkan semua orang suka makan durian kan. Kau tak suka lah takkan aku nak paksa kau suka durian. Macam contoh. Kalau aku jawab kan. Ada orang cakap durian ni. Tak payah kata durian lah. Toge. Toge topik bahaya. Katakanlah aku cakap toge ni adalah bagus untuk kesihatan. Orang yang benci dengan toge akan bermati-matian mempertahankan toge ni bahaya untuk kesihatan. So, benda tu memang bagus. Ada bagus, ada baik dia. Tapi bergantung pada diri kita juga. Kalau kita tak kena dengan toge tadi, dengan durian tadi, dengan emas, dengan unit trust tadi, so no point juga tadi kan? Betul. Okay. Ada beberapa komen kat tadi. Tengok. Boleh. Bacakan. Pengalaman mematangkan pelaburan. Betul. Dulu-dulu, masa ekonomi jatuh dia takutlah kan, sekarang dah tenang sikit. Betul. Saya pun panik mula-mula dulu, tapi last US economic downturn saya tenang sikit. Dan aku bukanlah kita suka pandemik berlaku, tak ada orang suka pandemik berlaku. Cumanya aku harap kita lah mungkin dalam Gen Y, Gen Z, aku tak ingat lah dia ingat ke tidak. Pandemik baru-baru ni sebenarnya adalah satu economic crisis yang terbesar yang first time kita hadap. Sebab kau dengan aku sebaya kan? Kau muda sikit daripada aku kan? Setahun kan? 2008 masa US crisis berlaku, kau sekolah lagi masa tu kan? 2008 sekolah.
Aku pun baru first year masuk diploma. So bila orang cakap benda chaos lah kan, ini duit hilang semua sana sini. Kita baru masuk universiti, tak tahu pun benda apa berlaku lagi. Kau dekat sekolah mungkin tak faham lagi apa yang sedang berlaku pada waktu itu. Kalau kita faham pun kita faham dari segi pembacaan. Kita baca berita, tapi duit kita tak hilang lagi. Pandemik ni memang betul-betul aku hilang 15% tadi kan. Kau pun merasa rugi tadi. So kita ambil iktibar dari apa yang berlaku dan ini pun sebenarnya merangkumilah topik kita, kitaran tadi. Ada masa kita akan naik dan ada masa kita akan jatuh. Macam ekonomi lah, ikut Yusof cycle tadi kitaran Yusof, 7 ke 10 tahun akan berlaku naik. 2008 jatuh. Kemudian naik. Malaysia naik sampai 2017, 2018 tu naik je kita punya ekonomi kan. Kemudian jatuh sikit. Sekali pandemik berlaku 2020, bam jatuh terduduk. Orang expect 2023, 2024 mungkin akan naik balik. Dan kita pun boleh expect kenaikan akan berlaku tahun depan. Kemudian dia akan naik, mungkin dia akan jatuh lagi. So apa yang kita boleh buat, kita tak boleh kawal ekonomi naik turun. Yang kita boleh kawal adalah keputusan kita, tindakan kita, insyaAllah itu yang lebih baik untuk kita fokuskan tadi. Okay? Alright, boleh kau Sai? Boleh. Nak tambah sikit yang yang fokus apa kita boleh kawal kan. Semalam aku terbaca lah satu quote dari Nasim juga, Nasim Talib tadi. So dia kata, kita perlu melabur dalam persediaan, bukan dalam ramalan. Betul. Ramai orang dia fokus pada ramalan, which is ramalan ni totally benda yang kita tak boleh kawal pun. Kita bukan tak boleh kawal, kita tak boleh ramal pun. Tapi manusia ni dia memang suka meramal daripada zaman dulu lagi. Dulu ada Tok Bomo lah, ada dukun, macam-macam lah. Orang dulu ada dia punya, even zaman sebelum manusia yang sekarang, teknologi yang moden sekarang pun ada juga dia punya Tok Bomo kan. Orang suka predict cuaca, cek tapak tangan, cari jodoh lah. Tak kisahlah US ke Malaysia ke, sama je semua. Manusia memang macam tu. Dia sukakan kepastian. Manusia ni tak suka hidup dalam ketidakpastian. Kita tak tahu apa nak berlaku semua. Kita tak suka benda tu. Sebab tu kita ada tendensi untuk membaca ataupun mencari ramalan-ramalan lah. Contohnya, paling banyak orang cari ialah ramalan ekonomi lah. Tapi yang biasa kita akan dengar, ekonomi akan sentiasa jatuh. Jangan risau. Setiap tahun, berita mesti ada ekonomi tahun depan slow. Jaranglah ada berita ekonomi tahun depan akan naik. Sebab apa? Sebab berita ekonomi akan naik ni tak seksi. Tak menarik lah untuk orang baca. Kalau jatuh kan, benda-benda yang menakutkan, orang suka baca. Dia macam berita lah, contohlah kita ambil berita kan, berita cerai. Berita cerai mesti laku. Tapi lagi cerai artis kan. Lagi laku. Lagi lagi sensasi. Lagi sensasi kan. Tapi cuba kita cerita pasal kebahagiaan suami isteri artis ni. Kurang sensasi lah. Dia mungkin ada sikit-sikit orang baca tapi kurang sensasi. So, dia macam kalau aku boleh tambah kan, berita yang macam esok hujan kilat. Besok orang macam Allah esok hujan. Ada je hari yang berita esok hari cerah. Tapi bosan gila berita tu. Sebab aku, bila kau cakap lah, ada juga berita ekonomi bagus. Tapi orang tak peduli pasal berita tu. Orang akan peduli dengan berita yang menakutkan ataupun sensasi tadi. Okay, sama kau, sorry potong kau. Tak apa. So berbalik kepada tadi, kita perlu melabur kepada persediaan. Maknanya jangan terlalu fikir apa akan jadi tahun depan, ekonomi macam mana. Orang kan suka tanya kan, ekonomi macam mana tahun depan OPR naik lagi ke tak, apa semua. Boleh bertanya. Tapi jangan terlalu melabur dengan benda tu. Jangan terlalu invested dalam benda tu. Kita lebih fikir apa yang kita boleh kawal, which is kita punya persediaan. Kita punya tabung kecemasan dah cukup belum? Sebab apa? Sebab dalam hidup ni dia tak ada apa-apa yang betul-betul terjamin lah. Even ada tabung kecemasan 5 tahun pun, kalau Tuhan nak kata kau tiba-tiba hilang jugalah semua kan. Betul. Macam kerjaya yang kita lihat stabil hari ini, dia boleh jadi tak stabil satu hari nanti. Even mungkin tak ada. Contohlah, kita ambil contoh masa pandemik hari tu kan. Pilot kan, kalau orang kampung tahulah kita kerja pilot memang orang sanjung lah kan. Gaji besar. Orang kampung, orang bandar pun sanjung. Orang bandar pun sanjung kan. So, gaji besar, kerja stabil kan. Tak ada siapa terfikir yang kapal terbang tak akan terbang. Betul. Tapi tiba-tiba datangnya COVID. Kapal terbang tak boleh terbang. Hilang kerja pilot ni. Yang gaji puluh-puluh ribu ni. So, tak ada benda yang sure thing, tak ada risiko langsung. Kita tak tahu what might happen in the future. So, kita cuba bersedia sehabis baik lah. Contoh ada pilot yang dia sedar diri, maknanya dia rancang kewangan dia baik-baik. Walaupun gaji dia RM20,000, RM30,000, dia simpan separuh ke even 30%. Tapi ada pilot yang memang lavish.
Beli kereta mewah, beli rumah yang besar, semaksimum mungkin lah dia punya loan tu kan. So tiba-tiba hilang, dia akan sakit lah berbanding pilot yang lebih bersedia ni. Dua-dua menerima apa orang kata, pukulan risiko yang sama. Tapi sebab Persediaan dia tadi. persediaan dia lebih baik, dia ada cushion lah. Dia tidak, impact dia tidak besar sangat kepada dia. So Okay. dalam pelaburan ni ataupun dalam hidup ni lah, kita invest in preparedness, kesediaan. Sama juga macam bila kita contoh pergi interview kerja. Kita, apa persediaan kita untuk pergi interview? Kita jangan fikir sangat apa emosi orang yang interview nanti, apa semua tu kita tak perlu fikir. Apa calon lain lagi power ke apa, tak perlu fikir sangat. Fikir tapi jangan nak sampai overthinking lah kan. Kita Overthinking. apa yang kita boleh buat? Apa persediaan kita? Kita dah buat research pasal dia ke belum? Kita punya penampilan ke, kita punya case study ke, kita punya past work, apa-apalah persediaan kita. So itulah apa yang nak cuba sampaikan lah. Invest dalam persediaan. Semua aku rasa semua boleh tulis komen dekat bawah, dan juga boleh komen dekat media sosial kalian semua. Mungkin boleh screenshot kita punya sharing ni yang dekat TikTok ni, screenshot dan share lah dekat ni. Dia punya keyword kita untuk hari ni aku pun belajar jugalah. Melabur dengan kesediaan, bukan dengan ramalan. Aku rasa itu satu benda yang bagus lah untuk semua buat tadi, okey? Orang nak screenshot, kau usah di pause pula dia punya ni kan. Okey, siapa yang nak screenshot, boleh screenshot sekarang ni untuk kita punya summary kita. Melabur dengan kesediaan, bukan dengan ramalan tadi, okey? Dan sebagai penutup untuk topik ini, aku mungkin boleh katakan dari segi risk management, dalam risk management satu konsep yang selalu kita pakai adalah we hope for the best but we prepare for the worst. Kita sentiasa mengharapkan yang terbaik berlaku. Kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur aku, kan? Kita berharap pada yang terbaik berlaku tadi. Tapi kita bersedia juga untuk yang buruk berlaku tadi, okey? So itu dia. Banyak kita bincangkan pasal turun naik pasaran saham ni. Aku rasa kalau kita ulas mungkin tak habis-habis lah. Tapi tak apa, kita end dekat situ, dan mungkin kita boleh ambil sedikit masa dalam 15 minit untuk kita baca komen-komen sebelum kita tamatkan kita punya podcast untuk hari ni, boleh? Kita pun dalam 40 minit dah aku rasa. Alright, mungkin aku boleh start baca dulu. Bacalah yang mana yang kau ada tadi yang mungkin selesa untuk kau jawab. Sekejap. Kalau aku boleh baca satu dekat sini, dia kata, saya nak melabur wahai invest tapi saya tak ada orang nak ajar. Saya tak nak labur kalau tak ada ilmu benda tu. Okey, senang kau contact je lah aku. Tekan je lah message button tu, nanti aku bantulah mana yang patut. Sebab apa, nak cerita start mana apa semua pun kadang-kadang sebab kita pun tak tahu you guys dekat fasa mana. Korang dah melabur dekat SB ke belum, emas ke belum. So kita tahu korang berada di mana. Takut nanti bila cakap secara general, korang ambil sikit, korang terus jalan tadi, okey? Alright, mungkin aku boleh baca satu lagi komen dekat sini. In other news, the sky is blue. Yalah kan? Dalam satu berita lain sebenarnya blue je. Okey, ni last aku tak baca. Sekejap lagi kawasan kau cari satu komen. Mungkin kau boleh baca pasal AHB tu ke apa. Aku baca dari Harith Emir 155. Serious question bang. Saya lagi 40% nak ke arah 6 angka. 60,000 lah, 40% lagi kan. Tapi jadi boros lately. Bangun bantuan. Aku suka ayat kau ni. Sebab aku pun terjebak ke benda yang sama. Aku ada kongsikan dalam buku ni, buku 6 angka ni. Bab yang ke mana? So near yet so far. Apa ingat lagi? Ni, so close yet so far. Muka surat 139 bab 21. Aku nak sampai 100,000 yang pertama tadi. Tapi sebab rasa excited, rasa macam dah nak sampai dah ni, naik share ni. 8,000 aku spend dalam masa sebulan. Aku beli motor, aku beli phone, aku beli macam-macam lah. Beli tiket kapal terbang pergi Jepun semua tadi kan. So, yelah, cara dia of course lah kau kena balik semula pada matlamat kita tadi. Orang kalau dalam bola disebut kan, game tak habis lagi whistle penamat belum ditiup. Bahasa Melayu aku translate So perlawanan bola ni tak habis selagi mana whistle penamat belum ditiup. So kita pun sama, bila nak capai ke 100,000 tadi, selagi belum sampai ke 100,000, jangan rasa kita dah sampai. Kalau boleh balik semula, fokus balik pada diri kita. Ada duit, simpan sebanyaknya. Ni yang boros ni sebab apa? Sebab ada duit. Sebab ada duit dalam account tu. Itu yang kita boros tadi kan. So balik semula pada dia punya jalan benar tadi. Kau dapat duit setiap bulan, asingkan sebahagian besar kalau boleh, simpan dekat tepi, masuk dalam investment. Tinggal baki je untuk kita hidup. Ini pun sebahagian daripada apa yang Nabi Yusuf ajar juga tadi. Jangan celebrate awal sangat, orang kata kan. Tak payah ambil contoh, dalam bola banyak sangat contoh benda ni tadi. Celebrate awal sangat, tersalah tadi. So apa yang kita boleh buat, asingkan sebanyak mungkin duit kita tadi, tinggalkan sikit je untuk kita hidup, supaya tak ada duit untuk kita terboros ni tadi. Kita kawal diri kita.
Kita jangan harap kita boleh kawal kita punya nafsu tadi. Susah. So cara dia kau letaklah duit banyak-banyak dekat tempat tepi, laburkan, biar tak ada duit pun tak apa. Untuk permulaan ni biar tak ada duit dalam 2-3 bulan ataupun 2-3 tahun ni tadi. So that kita sampai ke matlamat kita, barulah kita boleh fikir next nak buat apa tadi. Okay? So itu dari aku. Okay, Kausar, kau boleh baca beberapa soalan? Okay, boleh. Just nak tambah tadi, tapi betul lah, jangan simpan duit banyak-banyak dalam account bank lah. Aku pun beberapa bulan lepas lah, aku baru lagi lah berhenti kerja full time ni. Tapi masa kerja full time tu ada commission tepi juga apa semua. Time tu banyak sikit lah duit kan. Dan aku decide untuk macam tak apalah, biar je lah dalam account bank dulu, nantilah transfer kan. Memang jadi boros. Kau Tak macam baca 6 angka kau ni. Tak baca semula 6 angka. Kena baca semula buku. kadang lupa kan. So yelah, benda ni dia mempengaruhi psikologi kita lah. Dia macam kita makan nasi. Kalau kita makan nasi pinggan yang besar, letak banyak-banyak pun rasa sikit. Tapi kalau makan pinggan sikit pun dia rasa dah cukup. So samalah psikologi dia. Jangan simpan duit banyak-banyak dalam account bank lah. Tu dia. Account bank yang guna hari-hari. Alright. So satu soalan dari Ma'en. Assalamualaikum. Nak tanya, adakah HHB medium ataupun low risk lah? Kalau pada saya low risk lah, sebab dia capital guaranteed. Maknanya kita masuk RM1, dia akan kekal RM1. Dan dia bagi dividen 2 kali setahun. Saya ada ceritakan dalam buku saya Labur Santai, dan Kori ada cerita pengalaman dia lah dalam buku dia. Betul. Okay, ada lagi. Terbaik, terima kasih. Sekejap. Okay, kita tengok lagi, ada beberapa komen lagi. Kalau ada yang nak tanya soalan, nak komen pun boleh juga mungkin dalam 5 minit lagi, dan kita akan end live kita sebelum asar ni. Dah asar dah masuk dah pun kan? Dah masuk kan? Okay, sekejap. Aku just nak, mungkin aku boleh bagi terakhir, petikan terakhir. Boleh. Sebenarnya dalam podcast hari ni aku dah terfikir lah nak kongsi something daripada buku Psychology of Money ni lah. Dia cerita pasal quote Napoleon tadi. Lelaki yang genius adalah lelaki yang mampu membuat perkara biasa ketika semua orang di sekelilingnya gila. Maknanya masa semua orang tengah panik, kita mampu bertenang. Ketika semua orang terlalu excited pun, kita mampu bertenang. So dia cerita dalam bab 6, muka surat 84 lah. Dia ada bagi contoh. Dia katakan ada 3 individu lah dia bagi kat sini. Sue, Jim dengan Tom lah. Katakan Sue, Jim and Tom ni, dia boleh laburkan $1 ke dalam saham daripada tahun 1900 sampai 2019. Okay. So Sue ni dia melabur je secara konsisten setiap bulan. Dia tak kisah ekonomi tengah jatuh ke, ekonomi tengah naik ke. Dia letak je setiap $1 dalam pelaburan saham lah. And then Jim pula, kalau Jim pula dia kata Jim ni dia akan jadi takut untuk melabur bila ekonomi meleset. Jadi jadi anda boleh melabur dalam pasaran ketika ekonomi baik. So bila ekonomi baik dia melabur dalam saham, tapi bila ekonomi meleset dia jual semua, dia simpan dalam bentuk tunai lah. And then bila elok balik dia beli balik saham. And then ada orang ketiga is Tom. Tom ni pula dia sama juga macam Jim ni tadi, dia takut-takut juga bila ekonomi meleset. Cumanya dia ambil masa yang lama sikit. Maknanya contohlah Jim ni ekonomi meleset katakanlah macam COVID kan, 2020 bulan Mac. So kalau Jim ni dia jual bulan Mac tu juga. Pelaburan dia simpan dalam cash lah. Tapi Tom ni 6 bulan selepas tu baru dia jual. And then sama jugalah bila ekonomi naik, tunggu 6 bulan baru dia yakin nak invest balik. So berapa nilai pelaburan antara ketiga-tiga ni? Sue tadi melabur setiap bulan secara konsisten tanpa mengira apa yang berlaku di sekeliling dia. Jim ni masa ekonomi jatuh dia jual, masa ekonomi baik dia beli balik. Tom pun lebih kurang sama, cuma dia ada delay 6 bulan macam tu. So Sue dia punya hasil pelaburan dia lah 435,000. Jim 257, Tom 234. Beza 1 kali ganda. Basically 200,000 dengan 430,000. Apa beza dia? Beza dia adalah Sue ni mampu bertenang dalam setiap keadaan. Maknanya dia melabur je lah macam biasa setiap bulan. Itu yang kita nak buat juga. Itu yang kita nak tanam kalau bolehlah dalam diri kita. Untuk orang kebanyakan, ini adalah strategi yang paling mudah dan paling simple. Sebab kita, saya sendirilah, saya pun tak ada kemahiran nak tahu bila harga tu nak naik, bila harga tu nak jatuh. So paling mudah, labur je lah setiap bulan. Bila jatuh, tambah lebih banyak sikit. Itu je saya punya tweak sikit lah strategi. Tapi untuk kebanyakan orang, apa yang dia perlu buat adalah konsisten melabur setiap bulan. Jangan bila
Bila tengah excited, kita pun sama ikut excited. Bila orang tengah down, kita sama-sama kat tengah down, kelang kabut apa semua kan. So itu je lah yang nak disampaikan. Kita perlu konsisten lah dalam melabur. Dan macam mana nak konsisten, kita kena ada simpanan kecemasan. Benda-benda tu yang foundation tu, kita punya foundation kena strong dulu lah. Lepas tu kita melabur je secara konsisten. Itu je sebenarnya. Tapi benda tu yang susah sebenarnya, nak konsisten. Macam Betul. kita nak konsisten lah tak minum air manis. Memang susah lah. Contoh untuk orang nak diet. Aku suka perenggan seterusnya ni sebenarnya. Dia cakap dari tahun 1900 sampai tahun 2019 ada 1428 bulan. Lebih kurang dalam berapa tu? 120 tahun. Betul? 120 tahun kan? Betul-betul. Dalam tempoh 120 tahun ni adalah dekat-dekat 1500 bulan. Dalam tempoh 120 tahun ni cuma ada 30 bulan je yang ekonomi meleset. Ini bagi perumpamaan tadi kan. Dalam 120 tahun ada 300 bulan yang ekonominya meleset. 300 bulan ni kalau dijumlahkan 2 tahun setengah. Tapi sebab kita nak cuba time, kita nak cuba macam nanti jatuh aku nak buat itu, jatuh aku nak buat ini. Kita tak nak fokus pada konsistensi, itu menyebabkan kita tunggang langgang tadi. Sebenarnya yang paling baik kita boleh buat adalah fokus pada konsistensi. Bukannya target bila jatuh, bila naik. Kita tak ada orang cukup hebat seperti itu sebenarnya. Itu dia. Tak kira lah kau hebat manalah. Warren Buffett sekalipun, apa yang dia buat adalah dia invest setiap bulan. Itu yang kita semua pun nak ambil juga dari sini tadi. Okay? Dan mungkinlah sebagai penutup, aku rasa last soalan lah. Dan mungkin soalan terakhir ni sebenarnya boleh merangkumi apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dia tanya, boleh tak jelaskan instrumen yang baik untuk pelaburan yang saya boleh terima pulangan setiap bulan? Jawapannya sangat sukar. Kalau dapat invest dekat satu saham sekalipun, yang boleh bagi dividen, paling tinggi saya nampak boleh bagi dividen setiap 3 bulan saja. Kalau nak dapat pulangan setiap bulan, contohnya saya invest dekat ASB. Saya invest dekat ASB dalam 100,000, setahun saya dapat lebih kurang dalam 5,000, dividen 5%. 5,000 setahun bersama dengan 400 bulan. Okey pun dapat 400 bulan. Kita pun nak 400 bulan tadi. Tapi sebab kita lebih melihat kepada pulangan yang besar, pulangan yang sedap tiap bulan dapat tadi kan. Sebab rata-rata yang boleh bagi pulangan tiap-tiap bulan ni, kebanyakannya adalah scheme dan scam. Kalau betul nak pulangan setiap bulan, labur dekat perniagaan. Itu pun bila melabur dekat perniagaan, ada bulan kita untung, ada bulan kita rugi.